Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia digemparkan dengan banyak isu sebelum ini berkaitan dengan plot tumbangkan kerajaan lah, berkaitan dengan proklamasi orang Melayu lah, Pakatan Mahzab di antara Hadi Awang dan juga Tun Dr. Mahathir. Jadi banyaklah yang menggemparkan hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua. Tapi tidak lupa juga di mana seorang lagi bos besar ataupun antara pemimpin yang berpengaruh dari Perikatan Nasional dari PAS, yaitu sebagai pengurusi Perikatan Nasional Kedah, yaitu Menteri Besar Kedah juga, Muhammad Sanusi. Dengan sebuah spekulasi ataupun sebuah kenyataan bahwa memang Muhammad Sanusi diarah untuk membayar saman fitnah kepada pengurusi PH Kedah. Nah, saudara-saudara, dari RM50.000 naik ke RM120.000 dan akhirnya naik ke RM240.000 dan tak sudah-sudah Muhammad Sanusi masih belum membayar saman fitnah tersebut. Nah, persoalan yang bermain di pikiran saya, adakah Sanusi tidak mampu untuk membayar saman fitnah ini? Itu menjadi persoalan. Adakah beliau tidak mampu untuk membayar saman fitnah ini kepada Mahfuz? Nah, persoalannya, kalau benar beliau tidak mampu, adakah pula Muhammad Sanusi ini sudah muflis? Nah, kalau Muhammad Sanusi muflis, otomatis beliau akan melepaskan jawatannya sebagai Menteri Besar Kedah dan juga jawatan tertinggi dan juga semua jawatan yang beliau pegang sekarang. Adakah dengan ini Muhammad Sanusi akan meletakkan jawatan ataupun akan diarah untuk letak jawatan? Ini berkaitan dengan saman fitnah. Sanusi minta Mahfuz pula merujuk peguam. Pengurusi PH Kedah Datuk Mahfuz Omar diminta merujuk kepada peguam untuk proses pembayaran kes saman fitnah, bukannya meminta secara terus menerusi rakaman video yang dimuat naik di laman sosial. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi menyifatkan tindakan Mahfuz itu sebagai mencari publicity murahan. Berikutan sejak awal, kes berkenaan diuruskan oleh kedua-dua peguam yang dilantik. Menurutnya, semua urusan berkaitan, termasuk pembayaran terhadap tuntutan Mahfuz sebanyak RM120.000, akan diuruskan oleh peguam. Semua urusan berkenaan dengan saman, afidavit ataupun pembelaan, semua peguam uruskan, bukan saya berurusan secara terus dengan dia. Daripada awal lagi proses ini diurus antara peguam saya dan peguam Mahfuz. Daripada bicara kes sampai selesai, jadi tak betul lah kalau tentang bayaran Mahfuz cuba bertindak sendiri menurut Sanusi pada Sinar Harian. Nah, jadi ini menjadi persoalan, adakah benar-benar apa yang dinyatakan oleh Sanusi ini ataupun spekulasi yang dibuat oleh orang ramai? Adakah benar memang Sanusi tidak dapat membayar saman fitnah RM240.000 itu? Jadi dalam artikel ini, Muhammad Sanusi yang juga pengurusi PN Kedah turut menasihatkan Mahfuz agar bersabar kerana proses membabitkan guaman kebiasaannya mengambil masa yang lama. Nasihat saya, sabarlah dan rujuk kepada peguam. Muhammad Sanusi turut menempelak tindakan Mahfuz meminta bayaran 120.000 menerusi rakaman video yang dimuat naik di dalam laman Twitter. Dalam artikel ini juga, saya rasa berpolitik seperti itu macam tahun 60-an. Tak sesuailah zaman sekarang, orang cerdik menilai. Pada 23 April yang lalu, bekas ahli Parlimen Pokok Sena itu mengingatkan Sanusi agar membayar ganti rugi sebanyak 120.000. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Kembali lagi dengan satu lagi isu dan juga satu lagi info yang panas, di mana Malaysia akan berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri pada tahun ini yang dijangkakan akan bermula pada bulan Julai ini.
Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, sehingga hari ini sudah pasti baik dari pembangkang, baik dari kerajaan, Perikatan Nasional, PHBN, dan semua parti gabungan akan bersedia untuk menyediakan jentera parti untuk berhadapan dengan pilihan raya 6 negeri. Akhirnya, saudara-saudara, berkaitan dengan pilihan raya negeri, Perikatan Nasional telah membuat satu pendedahan yang amat panas, di mana dalam sebuah artikel, PN terima Khairi Jamaluddin, Anwar Musa, Noh Omar dengan hati terbuka. Nah, ini dinyatakan sendiri oleh Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Dalam sebuah artikel, Perikatan Nasional mengalu-alukan kesediaan tokoh-tokoh ternama yang juga bekas pemimpin UMNO untuk menyertai Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri di 6 negeri pada Julai depan. Pengurusi Perikatan Nasional Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, berkata, setiap individu berkenaan mempunyai pengaruh tersendiri, khususnya di kawasan masing-masing, dan diyakini dapat menyumbang kepada kemenangan Perikatan Nasional. Seperti yang kita tahu, ketiga-tiga individu ini, terutamanya Khairi Jamaluddin dan juga Anwar Musa, adalah saya boleh katakan bekas bos besar UMNO, dan juga mereka juga adalah salah satu, mereka berdua adalah antara pemimpin yang hebat, mempunyai influence ataupun pengaruh yang cukup besar, dan bagi saya ini akan sedikit sebanyak membantu kemenangan kepada mana-mana parti yang bakal mereka sertai, yang bakal mereka bersama-sama di dalam pilihan raya 6 negeri akan datang ini. Nah, persoalannya saudara-saudara, adakah Khairi Jamaluddin, Anwar Musa, ataupun Noh Omar? Bagi saya Noh Omar, kita sudah tahu beliau sudah menyertai Perikatan Nasional kalau saya tak silap. Bagi Anwar Musa pula dengan Khairi Jamaluddin, bagi saya untuk KJ, beliau belum memutuskan di mana beliau akan, di mana parti yang beliau akan masuk untuk menyertai ataupun untuk bertanding pada pilihan raya negeri di 6 negeri ini. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, adakah ini menjadi satu kejutan besar kepada UMNO? Sekiranya ketiga-tiga bekas bos besar UMNO ini akan bertanding PRN melalui Parti Perikatan Nasional. Jadi dalam kenyataan ini, Muhammad Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PAS Pusat berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai penghijrahan beramai-ramai bekas pemimpin UMNO, antaranya bekas Setiausaha Agung UMNO, Tan Sri Anwar Musa, bekas pengurusi Barisan Nasional Selangor, Tan Sri Noh Omar, serta bekas Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin. Sebelum ini, Timbalan Ketua Strategi Ibu Pejabat Asia, Rangkaian Penyelesaian Pembangunan Mampan, PBB, SDSN Asia dari University Sunway, Profesor Wong Chin Huat menyifatkan, penyertaan individu berkenaan dijangka meningkatkan sokongan pengundi muda dan golongan atas pagar kepada PN menjelang PRN di Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, dan Negeri Sembilan. Jadi saudara-saudara, ini pasti satu lagi isu yang panas, satu lagi situasi yang pasti menggemparkan politik Malaysia. Jadi apa pula komen UMNO, kalau benar-benar ketiga-tiga bos besar UMNO ini, bekas bos besar UMNO ini akan bertanding PRN di bawah tiket Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Sekian saja. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.